Asri, Nami, Dengar Iman. cikgu. Dengar ya? Okey. Dengar. Dengar okey. Makan apa malam ni, Asri? Ada makan apa-apa ke? Tak makan malam. Tak makan malam? Oi, slim lah. Iman makan apa, Iman? Dinner apa malam ni? Ke tak sarapan juga, Nami, Iman? Makan nasi dengan lauk biasalah. Okey lah tu. Cantik lah. Kejap aku tengok mana kawan yang belum masuk ni. Okey. Alright. Okey. Nami Iman makan bihun goreng sahaja. Okeylah. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita nak sambung muka surat yang ke-15. Muka surat yang ke-15. Okey, so kita tengok soalan C sambungan minggu lepas. Masih ada kot. Malam ni tak ramai sebab mungkin dah ramai yang exam ataupun esok dia ada exam. Jadi tak apalah, kita mana yang ada je kita buat Nami Iman Okey, jadi kat sini dia kata menunjukkan satu kaedah yang digunakan untuk menanggalkan penutup logam yang ketat bagi sebuah botol. Jelaskan kaedah yang digunakan. Macam mana ni? Kita kena jelaskan kaedah dia. Cuba bagi pendapat sikit. Macam mana caranya? Kenapa pakai air panas? Kenapa kita kena letak penutup dalam air panas? Kenapa kita tak letak botol dalam air panas? Dia macam terbalik lah pula kan? Betul tak? Kan? Sepatutnya macam tu lah sepatutnya, betul? Sebab apa? Siapa yang mengembang? Jadi kalau diletak tutup botol itulah yang akan mengembang. Betul tak? Jadi sebab itu kita kena rendam penutup botol. Jadi yang pertama kena merendam penutup botol di dalam air panas. Kita rendamlah mungkin 1 minit, 2 minit. Jadi penutup logam, sebab kat situ logam terpenting tu. Penutup logam apa jadi? Mengembang. Dia akan mengembang, lebih mudah untuk ditanggalkan. Lebih mudah ditanggal. Dah dapatlah 2 markah. So, macam mana Nami Iman? Soalan yang baru ni senang tak keluar? Soalan sains. Senang tak? Boleh jawab semua? Math okey? Cikgu, saya esok exam sains. Esok Asri lupa lah esok. Nami Iman esok juga? Asri esok apa esok Asri? Math ke sains? Sains. Esok sains. Cantik lah tu Asri. Esok sains. Okey, kita buat sampai habis. Nami Rabu. Okey.
Sempat. Okey, kita buat mana yang boleh buat. Sain Khamis. Lambat juga ya, Iman. Tak apa. Bagus. Okey, so kita buat yang D pula. Raja 94 menunjukkan satu kelalang kaca berisi air panas. Bagaimanakah anda dapat mengekalkan kepanasan air di dalam kelalang tersebut dalam jangka masa yang lebih lama? Kita nak pastikan air dalam ni kekal lebih lama. Kekal lah kepanasan tu. Jadi, apa yang perlu kita buat? Supaya air dalam kelalang tu kekal tahan lama. Okey, apa pendapat korang? Letakkan garam. Letakkan garam, nanti airnya masin. Air tu nak minum tu. Kalau ais boleh letak garam. Iman. Kalau air panas macam tak sesuai pula nak minum kan? Macam tak sesuai pula nak minum. So, macam mana tu? Ada cadangan lain tak? Macam ayah-ayah mak kita lah kalau dia nak panaskan kekal panas, macam mana? Cara senang, kita balutlah dengan penebat. Kita balut kelalang dengan penebat. Kita bagi contoh. Seperti, apakah penebat yang ada? Seperti tuala. Tuala penebat lah. Kenapa kita pakai penebat? Supaya mengurangkan pemindahan haba. Jadi, mengurangkan pemindahan haba. Haba yang mana? Haba daripada air panas ke persekitaran. Macam tu. Boleh, dapat 2 markah. Yang pertama, guna penebat. Kita bagi contoh. Dan kita beritahulah kenapa pakai penebat untuk mengurangkan pemindahan haba. Jadi kalau kita tahu dia punya konsep dia, nak jawab lebih mudah. Lebih mudah. Okey, Asri macam mana Asri? Okey ke? Boleh terima? Boleh kan? Boleh, cikgu. Iman okey Iman Iman dah exam belum Iman? Ke esok juga Iman? Lupa pula cikgu. Iman dah cakap dah sebelum ni. Iman esok juga ke dah lepas dah? Ke esok Mat? Oh, esok Mat. Sign bila sign? Sign lusa. Iman macam Iman. Mat dah ready belum? Mat dah ready ke? Ready lah Iman kan? InsyaAllah boleh tu. Boleh. Iman dah terror dah sikit-sikit tu. Boleh. Okey lagi. Kita teruskan nombor 10. Okey. Raja 10 menunjukkan pergerakan zarah-zarah udara dalam suatu bekas. Okey. Nyatakan teori berkaitan dengan pergerakan zarah-zarah udara. Dia nak minta teori. Okey. Teori yang bergerak namanya adalah teori kinetik jirim. Pun boleh. Teori kinetik jirim. Cuma yang ini adalah gas. Jadi kita kena pakai teori kinetik gas. Pakai kinetik gas.
Boleh pakai teori kinetik jirim pun boleh, teori kinetik gas pun boleh. So ingat bila dia dapat tenaga haba meningkat, automatik tenaga kinetik juga meningkat. Kinetik tu dia bergerak lah. Jadi punca adanya tenaga kinetik kerana dia menerima dia terima haba. Okey. Haba boleh ataupun mungkin dia ditekan. Dapat pressure. Okey, jadi berdasarkan Rajah huraikan teori tersebut. Okey, teori ini menyatakan bahawa zarah-zarah sentiasa bergerak secara rawak. Sekarang ni pun tengah cikgu bercakap ni pun ada udara yang bersekitaran dengan kita ni, dia sedang bergerak secara rawak dan ke semua arah. Kita tak tahu depan, belakang, kiri, kanan, semua arah ada. Sambil-sambil dia bergerak ke semua arah dan ianya akan berlanggar. Dalam kes ni dia berlanggar dengan dinding. Dinding bekas lah. Dia akan berlanggar dengan dinding bekas. Macam tu. Jadi teori jirim mengatakan bahawa zarah-zarah sentiasa bergerak secara rawak. Rawak ni maksudnya ke semua arah. Dan dia mesti berlanggar dengan dinding bekas. Dan juga dia berlanggar dengan sesama dia lah. Jadi itulah teori kinetik gas. Okey. Dah boleh salin dulu. Ni cikgu rasa mungkin keluar kot guys. Cikgu rasa lah. Tapi sekolah lain soalannya. Mungkin lah ya. Boleh salin dahulu. Okey, jom kita buat soalan yang berikutnya. Apakah yang akan berlaku sekiranya isi padu bekas itu dikurangkan? Kalau isi padu bekas dikurangkan apa jadi? Maksudnya kita tekan dia. Nanti dia punya zarah-zarah makin dekat-dekat lah. Kalau kita tekan lagi, jadi zarah-zarah makin rapat. Kan? Jadi bila makin rapat, terbentuknya tekanan. Jadi tekanannya meningkat ya. Sebab dia banyak sangat udara dalam tu. Dia berkumpul banyak sangat. Kita tekan. Macam kita tekan pam tayar basikal kan. Kita pam tayar basikal tu, jadi dia akan menghasilkan tekanan. Jadi apa yang dihasilkan? Jadi tekanan udara akan meningkat. Semakin meningkat. Jadi tekanan udara semakin meningkat. Itulah ceritanya. Okey, lagi? Nak tulis dulu. Boleh tulis dahulu.
Okay, now kita masuk pula macam mana kalau kita naik ke Gunung Kinabalu ya. Seorang pendaki apabila mendaki dua gunung yang berbeza. Yang pertama Gunung Kinabalu, yang kedua Gunung Everest. So pada pendapat korang, gunung manakah paling tinggi? Oh, dah dekat sini lah guys. Yang ini 4,000 meter, 4 kilometer. Yang ini 8,000 meter. 8 kilometer. Tinggi dia, bayangkan, 2 kali ganda Gunung Kinabalu. Kita Gunung Kinabalu kat Malaysia dah paling tinggi dah. Tapi Everest ni 2 kali ganda. Bayangkan. Dekat Gunung Kinabalu, kita tidak menggunakan oksigen. Tapi dekat Everest, kita kena menggunakan tangki oksigen. Kerana bila gunung makin tinggi, kita punya kandungan udara makin kurang. Ya. Jadi, makin jauh kita daripada bumi, makin kuranglah kuantiti oksigen. Jadi, kalau kuantiti oksigen kurang, tekanan dekat atas rendah. Jadi, sebab itu kapal terbang, dia mudah terbang dekat atas. Sebab dekat atas tekanannya rendah. Jadi, bolehlah nak terbang. Okey. Soalannya, jadi kat sini kan, tekanan udara rendah. Tekanan sini rendah. Sini tekanan tinggi sikit. Sebab dia gunungnya rendah, jadi udara masih banyak. Okey, berikan alasan untuk menyokong tindakan yang diambil oleh pendaki di Gunung Everest. Apakah tindakan kita? So, mula-mula kita buat perbandingan dululah. Kita akan cakaplah Gunung Everest. Gunung Everest GE lah ya. Everest lebih tinggi berbanding Gunung Kinabalu. Jadi kat sini apa jadi? Kuantiti oksigen di puncak Gunung Everest lebih rendah ataupun kurang daripada Gunung Kinabalu. Dia kena kurang lah sebab dia tinggi sangat. Jadi kalau udara kurang, maka tekanan udara di Gunung Everest lebih rendah. Lebih rendah kat sana. Jadi oleh itu isi padu oksigen dekat atas oksigen kurang, jadi isi padu oksigen yang memasuki peparu kita lah, dia akan menjadi kurang. Sebab itulah kita kena guna tangki oksigen. Faham tak? Sebab tekanannya rendah menyebabkan kita kekurangan oksigen. Sebab itu orang pergi ke Gunung Everest mesti melalui training dia tersendiri. Tak boleh suka-suka saja. Bahaya tu. Cara pernafasan dia dan sebagainya. Okey, boleh salin dulu.
Okey, dah siap. Boleh juga move lagi. Faham tak sekarang? Itulah mengenai tekanan. Tekanan macam tu lah ceritanya. Okey dah ya. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Kat sini dia cakap seorang pendaki dia membawa sebuku kerepek kentang. Potato lah kot, potato, Mr. Potato kan. Ke altitude yang tinggi, maksudnya tempat yang tinggi. Altitude ni tempat yang tinggi. Apa yang akan terjadi pada bungkusan kentang tersebut? Ingat, kita tempat tinggi je tahu pertama udara kurang dan satu tekanan kurang. Jadi apa jadi pada plastik bungkusan kentang tu guys? Pada pendapat korang macam mana? Bayangkan kalau kita bawa bungkusan kentang tu, Mr. Potato tu kan, kita bawa ke atas. Contohlah ni. Jadi, kita punya tekanan dalam bungkusan ni, dalam ni ada udara daripada bawah. Dekat gunung, tekanannya rendah. Jadi, dalam pack ni, tekanan dia banyak. Dia punya tekanannya tinggi. Okey, kat luar ni tekanan rendah. Okey, mana lagi kuat? Tekanan warna biru ke tekanan warna merah? Altitude tu tempat yang tinggi, Asri. Bila kita naik tempat yang tinggi, altitude-nya makin meningkat. Biasanya kita pakai altitude tu untuk gunung, bukit ataupun kapal terbang. Sebab dia terbang tempat yang tinggi. Boleh Asri? Kalau kita pakai kilometer, dia jarak kan, jarak kiri kanan ke, tapi ke atas kita panggil dia altitude. Jarak ke atas kita panggil dia altitude. Okey, jadi kat sini bila tekanan dalam pad ni tinggi, so apa yang berlaku menyebabkan packing ni, bungkusan ni akan kembang. Bungkusan ni dia akan kembang. Bawa ke atas. Macam tu caranya. Okey? Jadi kita pun jom. Kita pun jawablah 2 markah. So, kita cerita dulu apa yang terjadi. Bungkusan tu akan mengembang lah. 1 markah. Bungkusan kerepek akan mengembang. Akan mengembang. Mengembang ataupun mengembung lah kot. Mengembang macam pelik lah. Mengembung lah. Dia akan menggelembung lah kan. Kenapa? Kerana tekanan dalam pad tu ataupun dalam bungkusan tu lebih tinggi berbanding tekanan luar, tekanan persekitaran. Macam tu lah. Sebab itu kalau kita naik tempat tinggi, awak perasan tak telinga akan jadi pekak sikit? Biasa tak dengar macam tu? Biasa tak? Putra Amirul rasa macam tu tak? Pernah tak rasa macam tu? Bila naik tempat tinggi, telinga kita pekak sikit. Kenapa pekak? Sebab biasa kan sebab tekanan dalam telinga tinggi. Tekanan dalam telinga ni kita bawa daripada udara bawah. Naik ke atas, tekanan ke atas rendah. Jadi tekanan dalam telinga ni dia akan tolak ke luar.
Dia tolak keluar. Jadi bunyi nak masuk susah lah, faham tak? Tapi bila kita dah lama dekat sana, lama-lama dia akan samalah, dalam mengeluar sama. Bila sama, kita boleh dengar lah kuat. Macam tu. Okay, now. C. Apa ni banyaknya? Allah. Apa dia nak buat ni? Amiro merupakan fasilitator untuk program sains muda. Dia meminta untuk membuat satu air pancuk ringkas menggunakan konsep tekanan udara. Oh, okey. Bahan-bahan yang digunakan. Lakarkan model tersebut, terangkan bagaimana model itu berfungsi. Okey, dia gunakan kotak air ni. Mineral kan? Okey, so apa yang perlu kita buat? So, ambil lah mineral tu. Okey. Botol dia besar lah sikit lukis. Senang. So, kat sini ada straw. So, straw pertama tu kita akan buat air pancut. So, dalam ni ada air lah. Okey. Dalam ni ada air. Okey, straw kedua tu kita buat untuk tiup. Straw kedua ni untuk kita tiup. Jadi bila kita tiup, air ni akan terkeluar nanti. Faham tak? Jadi itulah konsep dia. Ataupun korang bolehlah buat macam mana yang terfikir. Macam mana yang terfikir korang buat, dia terima je. Bila kita tiup, kita akan menghasilkan tekanan. Kita akan menghasilkan tekanan dekat atas ni. Jadi tekanan ni menyebabkan akan naik ke atas. Faham tak guys? Macam tu lah caranya. Jadi kita kena tiup dengan kuat untuk meningkatkan tekanan dalam botol tersebut. Jadi ayat tu korang buat sendirilah. Okey. Gambar 1 markah, penerangan 2 markah. Jadi korang buatlah 2 atau 3 poin, okey je. Faham tak? Tapi soalan aplikasi ni dia pelbagai lah untuk buat lukisan ni. Ada macam-macam soalan. Kalau tekanan macam ni lah. Kalau lain-lain lah. Okay, kita move lagi Okay, now kita masuk soalan yang ke-11. Okay, soalan yang ke-11. Raja sebelah menunjukkan skala pH dalam julat 0 hingga 14. Bahan yang mempunyai nilai pH yang kurang daripada 7 dikumpulkan sebagai X. Jadi X ni adalah asid lah. Okey, ini adalah alkali. Okey. Soalannya, apakah skala pH yang menunjukkan dan penunjuk pH? Kita kena explain dia. Okey. Ini gua rasa tak apa nak popular soalan ni. Jadi tak payahlah saya nak explain dia. Okey, kita nak terus kepada yang ni. Berikan satu ciri kimia bagi bahan yang dikumpulkan sebagai X. Dia nak suruh beri ciri-ciri kimia. Jadi X ni adalah bersifat asid. Manakala yang Y ni bersifat alkali. Senang saja. Okey. Menunjukkan dua bahan mempunyai nilai pH yang sama. Satu cuka, satu sebut penaik. Nilai pH yang berbeza cuka. Jadi asid ya guys, cuka. Sebut penaik ni adalah alkali. Jadi cadangkan bahan yang lebih sesuai digunakan untuk merawat sengatan lebah. Berikan alasan
anda. Okey. Sengat lebah ni alkali ke asid guys? Sengat. Benda-benda berbisa ni dua je, sama ada asid ataupun alkali. Asid ke alkali? Kebanyakan dia apa? Kebanyakan sengat adalah alkali. Alkali pula. Kebanyakan sengat adalah berasid. Kebanyakan sengat lah. Sebab itu kalau kena gigi apa-apa, biasanya mak-mak akan bagi sapu ubat gigi. Sebab ubat gigi tu dia alkali. Jadi kalau sengat ni adalah bersifat asid, maka kita akan pilih alkali, iaitu serbuk penaik. Okey. Kita nak neutralkan dia. Boleh. Kenapa pakai serbuk penaik? Tulis sikit sini. Kerana sengatan lebah bersifat asid. Explain lah sikit. Manakala serbuk penaik bersifat alkali. Okey. Jadi boleh meneutralkan sengatan lebah tadi. Okey guys. Boleh faham tak? Jadi kita kena bijaklah bagi jawapan tu mengikut tema soalan yang dikehendaki. Okey dah. Boleh ikut teruskan lagi? Boleh guys. Sikit lagi tinggal. Boleh ikut teruskan lagi Sikit lagi tinggal Kalau habis awal, kita habis awal. Okey, next. Seterusnya, nyatakan dua aplikasi proses peneutralan dalam kehidupan kita. Okey, yang pertama yang paling senang adalah ubat gigi. Ubat gigi ni bersifat apa? Ubat gigi ni bersifat alkali tau. Jadi apakah tujuan ubat gigi? Dapat meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria dalam mulut. Bakteria di dalam mulut lah. Sebab dalam mulut tu lepas makan tu ada banyak tinggalan-tinggalan makanan. Jadi bakteria ni akan makan makanan tu dan merembeskan asid. Jadi kita gunalah alkali. Bolehlah kita meneutralkan dia. Itu yang pertama lah. Yang kedua, biasanya kita akan makan ubat ubat antacid. Antacid ni kalau dalam perut kita terlalu banyak asid. Jadi ubat antacid ni sebenarnya dia alkali tau.
Jangan ingatkan asid tu bukan, dia alkali. Dia alkali cuma dia dapat meneutralkan asid dalam perut. Meneutralkan asid dalam perut tau. Berlebihan dalam perut. Meneutralkan asid berlebihan dalam perut. Namanya antasid. Namanya antasid. Okey dah, tinggal satu lagi soalan. Satu lagi soalan. Tu dah lah, kita dah habis. Okey, teruskan lagi habiskan Maira ingin membersihkan sinki rumahnya yang tersumbat. Bahan yang digunakan oleh Maira ialah seperti serbuk penaik. Serbuk penaik ni ingat, ni adalah alkali cuka ni asid, bersifat asid. Air panas lah, kain perca. Okey, lengkapkan prosedur. Dia tersumbat tau, sinki tersumbat. So mula-mula macam mana buat? Okey, yang pertama kita buat apa? Yang pertama, bersihkan atau buang sisa yang terdapat pada permukaan saluran. Itu mula-mula. Yang pertama. Yang kedua, lepas kita buang, kita buat apa? Kita akan tuang 3/4. 3/4 cawan serbuk penaik. Okey. Ke dalam saluran sinki. Ni kalau korang ada, bolehlah buat macam ni. Tapi serbuk penaik tu mahal lah juga kan. Okay, nombor 3, lepas kita tuang, kita buat apa? Kita tuang cuka pula. Tuang 1/2 cawan cuka ke dalam saluran sinki. Dah dapat 2. Kemudian tutup dengan kain buruk ataupun kain perca. Kain perca ni kain buruk lah. Dengan cepat. Okey, 4 dah tutup. Buat apa? Kita biarkan dia. Biarkan 30 minit. Lama lah sikit kan? Okey, kemudian alihkan kain perca tersebut dan tuang air panas. Tuang air panas ke dalam saluran itu. Bila alkali campur dengan asid kan, serbuk penaik dengan cuka ni dia akan menjadi neutral. Jadi dia bolehlah menghancurkan apa-apa yang ada kat situ jadi kesumbakan sinki tu boleh diselesaikan. Jadi kalau korang ada masalah macam ni, kau cubalah try kat rumah, mana tahu berjaya ke. Macam tu lah. Okey, boleh salin dulu. Dia salin beritahu cikgu.